syurga nanti lah. Kalau kita lah. Dia clear tu kan. Tapi hebatnya para sahabat, walau dijanjikan dengan apa janji sekalipun, takut mereka kepada Allah mengatasi janji Nabi kepada mereka. Khauf dia mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana Sayyidina Ubadah bin As-Samit ini menyertai peperangan Badar, maka disebut dalam kitab wa kana syahida Badran. Beliau telah menyertai peperangan Badar untuk menunjukkan besarnya status Sayyidina Ubadah bin As-Samit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau juga merupakan salah seorang nakib pada malam Al-Aqabah. Okey, malam Aqabah kali pertama. Malam Aqabah kali pertama kan ketika perjanjian Aqabah kali pertama, masa tu Nabi sebelum tu Nabi setiap musim haji Nabi akan sampaikan Islam kepada orang Arab yang daripada luar yang datang. Dan orang Mekah tak nak terima sangat. Jadi bila orang Arab datang ni, Nabi ambil peluang sampaikan Islam. Dan akhirnya pada perjanjian Aqabah kali pertama termeterai apabila orang-orang di kalangan Aus dan juga Khazraj, mereka dengar pasal Nabi, mereka dah tahu dah sebelum ni pasal Nabi akan bangkit. Sebab orang Yahudi sendiri ancam mereka. Nanti Nabi akan join, Nabi akan datang, kami join Nabi tu, kami lawan kamu. Jadi dia kata, inilah Nabi yang dijanjikan. Lebih baik kita masuk Islam. Akhirnya mereka menerima Islam, berlakulah Aqabah kali pertama. Yang menyertai perjanjian Aqabah kali pertama antaranya adalah Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu. Dan beliaulah orang yang akhirnya menyampaikan Islam, yang berperanas kepada itu, menyampaikan Islam kepada orang-orang Yasrib, yang akhirnya membawa kepada Aqabah kali kedua, dan akhirnya membawa kepada penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah bil Habib sallallahu alaihi wasallam. Okey, beliau juga merupakan seorang nakib pada malam Al-Aqabah, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekeliling baginda ketika itu ada beberapa orang sahabat baginda. Nabi bersabda ketika itu, orang ada bersatu ya, sebab dalam perjanjian Aqabah ada 12 orang. Nabi kata apa? Berbai'ahlah, iaitu berjanji setialah denganku bahawa kamu semua tidak akan mensyirikkan Allah Ta'ala dengan sesuatu apapun. Kamu semua tidak akan mencuri, kamu semua tidak akan berzina, kamu semua tidak akan membunuh anak-anak kamu. Kamu semua tidak akan mendatangkan penipuan yang kamu memperdayakan orang yang mendengarnya, yang mana kamu semua akan berdusta dengan penipuan itu antara tangan-tangan kamu dan kaki-kaki kamu. Kamu semua tidak akan ingkar dalam perkara-perkara kebaikan. Sesiapa di kalangan kamu yang menunaikan perjanjian tersebut, maka pahalanya adalah di atas tanggungjawab Allah. Barang siapa yang ditimpa sesuatu daripada larangan-larangan tersebut, lantas dia dihukum di dunia, maka hukuman itu adalah kafarah baginya. Barang siapa yang ditimpa sesuatu daripada larangan-larangan tersebut, kemudian Allah menutupinya daripada diketahui oleh manusia, maka urusannya adalah kembali kepada Allah. Sekiranya Allah mahu, Allah akan ampunkan dosa orang tersebut. Sekiranya Allah mahu, Allah akan menghukumnya. Itu ucapan Nabi. Maka kata Sayyidina Ubadah bin As-Samit, maka kami pun menjadi setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas tanggungjawab tersebut. Okey, dalam perjanjian Aqabah kali pertama, perjanjian ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat berjanji untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang tersebar. Pertama Nabi kata, jangan kamu syirikkan Allah. Kemudian Nabi kata jangan mencuri, jangan berzina, jangan bunuh anak-anak, jangan buat pendustaan, buat saksi palsu. Nanti kamu buat pendustaan, kalau kamu buat saksi palsu, kamu berdusta depan kamu, belakang kamu berdusta. Nabi kata di hadapan tangan kamu dan di belakang dengan kaki-kaki kamu. Maksud di hadapan dan di belakang. Orang depan kamu akan tipu, orang belakang kamu akan tipu. Jangan buat saksi palsu. Kemudian Nabi kata, jangan kamu ingkar benda-benda baik. Betul Nabi sebut, kalau kamu ikut perjanjian ini, maka pahalanya adalah di atas tanggungjawab Allah SWT. Kalau kamu tiba-tiba langgar perjanjian ini, kamu kena hukum pula di dunia, itu adalah penebus dosa kamu. Tapi kalau kamu langgar perjanjian ini, betul di dunia pula kamu tak kena sebarang hukuman terlepas, maka serahlah kepada Allah di akhirat nanti. Kalau Allah mahu, Allah akan azab kamu. Kalau Allah mahu, Allah akan ampunkan dosa kamu. Maka kata Sayyidina Ubadah bin As-Samit dan para sahabat yang lain, kami pun berjanjilah dengan Nabi untuk melakukan, untuk turut mentaati perjanjian tersebut. Baik, siapakah dia Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala anhu? Okay, Sayyidina Ubadah bin As-Samit, nama dia Ubadah bin As-Samit bin Qais bin Asram. Bila S dikit tu maksud dia huruf sad.
saya gunakan beberapa font yang menunjukkan cara sebutan yang betul dalam bahasa Arab supaya tak bunyi asram. Okay? Asram Ubadah bin As-Samit bin Qais bin Asram. Yang turun juga dikenali dengan panggilan Abu Al-Walid, Abu Al-Walid. Okay, beliau orang yang menyertai perangan Badar. Sebab tu bahkan sebelum perangan Badar berlaku, beliau antara orang yang terlibat dalam perjanjian Aqabah kali pertama. Semua perang pada zaman Nabi beliau ikut. Kalau macam Sayyidina Abdullah bin Umar tak ikut, tak ikut semua. Perang Badar tak ikut, perang Uhud tak ikut. Sebab apa? Sebab tidak dibenarkan ikut, kecil sangat. Kalau kita ambil peluang tu, saya sakit tu, saya pergi kamu, mana dah ada. Tapi para sahabat dulu berlumba untuk pergi perang. Sayyidina Ubadah bin As-Samit antara orang yang dapat menyertai perang Badar dan peperangan-peperangan yang seterusnya. Semua perang hayat Nabi beliau menyertainya. Antara sifat beliau orang ini tinggi dan berwajah tampan. Orang yang bertubuh tinggi dan berwajah tampan. Sebablah Sayyidina Ubadah bin As-Samit antara orang yang begitu taat perjanjian, antara orang yang sangat taat dengan perjanjian Aqabah pertama. Sebab Nabi kata wala ta'su fi ma'ruf, kamu jangan lawan benda-benda kebaikan. Akhirnya segala arahan Nabi dia buat betul dan dia tak tinggal sama sekali. Hebat dia Sayyidina Ubadah bin As-Samit. Antara bukti dia pernah satu hari Sayyidina Ubadah bin As-Samit berjalan bersama dengan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian satu orang berdiri, dia pun berkhutbah, dia menyampaikan pidato. Satu orang berdiri, dia menyampaikan pidato dan puji-puji Sayyidina Muawiyah depan Sayyidina Muawiyah. Tengah-tengah orang tu duk puji sebagainya, Sayyidina Ubadah bin As-Samit pun ambil segenggam tanah, pergi kat orang tu beliau adalah tanah dalam perut orang tu. Bila dia buat begitu, kejutlah Sayyidina Muawiyah. Malah Sayyidina Muawiyah apa orang begini? Orang tu tengah bercakap, tanya masuk tanah ke mulut. Sayyidina Ubadah bin As-Samit kata, maafkan saya telah berjanji dengan Nabi untuk taat kepada Nabi, dan Nabi telah sebut iza ra'aitumul maddahi fahsu afwahahum bit-turab. Okey, Nabi SAW sebut iza ra'aitumul maddahi fahsu fi afwahihim at-turab. Iza ra'aitumul maddahi fahsu fi afwahihim at-turab. Kalau kamu melihat orang yang memuji-muji, maka ambillah tanah, bubuh dalam mulut dia. Saya dah janji Nabi, sorry. Sayyidina Ubadah bin As-Samit punya begitu sekali. Kadang-kadang kita malu juga tu, kan? Kalau kita nak melakukan benda yang mungkin orang licik hati, tapi Sayyidina Ubadah bin As-Samit tak kira walaupun Sayyidina Muawiyah marah ke tak marah ke, dia akan buat juga apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Maknanya hati-hati, jangan puji-puji, takut ada yang buat betul hadis ni. Ya kan. Para ulama bincang, apa memang macam mana ceritanya? Kan kita kalau suka puji-puji, keluar juga orang suka puji-puji, melampau kan. Beliau, saya pernah saya pergi ke Surah, pergi ke apa? Ke tempat tu, ke Dapur Hur, masa jadi presiden tu. Pada zaman tu kebetulan kawan-kawan ni masih ada lagi yang muhadalah. Jadi ada seorang pelajar Aceh tu, dia bermasalah di peringkat tasik di sini. Jadi saya membantulah dia selesai. Akhirnya dia dapat masuk Al-Azhar dan sampai dia akhirnya terus sambung kajian tahun 3 atau 4 ke Dapur Hur. Mungkinlah beliau disangka baik, saya sangka baik begitulah, dia husnuzan saya. Jadi saya selepas tu, lepas 3 bulan lepas tu, ada program di Dapur Hur. Kebetulan sahabat kita yang Aceh ni jadi pengurusi majlis. Dia pun ucap, orang Aceh dia tahan juga yang datang kepada kita hari ini bukan presiden, tapi yang datang adalah cahaya. Betul kan ni? Oh, tak jadi tak jadi. Cannot go. Dia puji sama kita, ya Allah. Mungkinlah dia rasa seronok sebab kita tolong dia, tapi kadang-kadang kita pun jadi rosak juga bila orang puji selalu. Jadi para ulama bincang, apa status hadis ni? Apa maksud Nabi bila orang puji-puji ni bubuh tanahlah mulut dia? Para ulama kata, kalaulah pujian itu, kalau kita puji seorang depan-depan dia, dalam keadaan dia kita puji ke, kita puji ke, dia gitu juga. Dan taklah nak puji saya pun, yang saya buat ni Allah Ta'ala yang takdirkan. Betul. Dia punya hati kering gitu. Dia langsung tak nampak makhluk, dia hanya nampak Allah.
Jangan sangat ada orang macam ni. Orang puji dia, kata aku sangat yang saya buat semua Tuhan itu. Kalau tak ditagih dengan Tuhan, saya tak buat. Pada hakikatnya dia dengar, dia dengar, orang dengar orang puji dia pula dengar orang puji Allah. Sebab walaupun orang puji dia, hakikatnya daripada Allah. Maka dia dengar tu umpama macam orang, bukan orang puji saya, dia nampak puji saya, hakikatnya dia sebenarnya puji Allah. Kalau orang macam ni tak ada salah, kita puji depan-depan tak ada salah, sebab dia langsung tak kesan dengan pujian. Sangat sikit orang macam ni. Banyaknya makin projek cepat dapat, dia puji belum lampu lah. Dia orang ni kalau dia pula terkesan dengan sebab pujian, maka kita puji begini haram. Antara cara ni macam mana nak tutup mulut orang puji? Buah tanah. Kalau tak sampai hati buah tanah, buah kopi, sumbat kuih ke, okey lah, something lah, apa saja yang menyebabkan dia terus tak jadi puji. Tak cerita halang dia daripada puji-puji, sebab pujian itu merosak orang yang dipuji. Okey, jadi mana lagi besar doranya daripada orang tu rosak, biar kita tutup mulut dia. Cadangan lagi guna tanah. Kalau kita tak tergamak, nasi, sumbat dengan kuih, ikolah apa saja dengan roti. Yang penting dia berhenti, itu yang paling utama bincangkan dalam masalah status haji. Okey, para hadirin dirahmati Allah SWT, Sayyidina Abdullah Hasan Ubadah bin As-Samit wafat pada tahun 34 Hijriah dalam usia 70 tahun, dan beliau dikebumikan di Baitul Maqdis radhiyallahu ta'ala anhu. Baik para hadirin, pengajaran hadis. Sebelum pengajaran hadis, saya terfikir ada satu kaitan antara larangan ke larangan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, betul atau tidak saya tak pasti, tapi saya dulu semua terfikir seakan-akan ada kaitan. Tengok Nabi kata yang pertama, jangan syirik Allah. Sebab dengan syirik kepada Allah, habis kita dunia akhirat. Jahannam kita dunia sebagai akhirat. Jahat macam mana pun, kalau kita Muslim, ujung kita syurga. Baik macam mana pun, kalau kita bukan Muslim, kita akan kekal dalam neraka Allah. Jadi Nabi kata, jangan syirikkan Allah. Kemudian Nabi kata apa? Jangan berzina, jangan mencuri. Kemudian Nabi kata, jangan berzina. Saya cuba fikir, apa kaitan Nabi sebut mencuri dulu, baru zina? Bila fikir-fikir seakan-akan Allah Ta'ala a'la wa a'lam, mungkin dia punya kaitan dia adalah mencuri. Maksud dia apa? Kita curi masuk rumah orang. Orang tengah tidur, orang tengah relax, orang tak sedar kita curi. Selalunya curi waktu malam. Junaid Al-Baghdadi, antara orang yang pernah curi hartanya. Tapi dia pun masuk rumah, dia kata, bukan curi tu pun lagi. Pencuri masuk rumah dia, dia masuk. Dia perasan pencuri tu, dia pun jumpa pencuri, terkejut pencuri tu. Yang Junaid kata, sini sikit, yang tu banyak lagi. Jadi pencuri juga apa dia. Saya minta tolong lagi. Akhirnya, kalau saya tak salah, saya dah Junaid account tadi, dia siap angkat lagi, dia dah tua tu, angkat barang-barang curian. Bila sampai ke tempatnya, pencuri yang pertama kata, baik, awak tolong saya, ni bagian saya, ni bagian awak. Junaid kata, awak ambil semua lah. Dia kata, betul, kita dah curi semua. Sebab rumah tu rumah saya. Tak apalah, awak ambil lah. Saya tolong kan. Okey? Jadi itu cerita dia mencuri. Bila mencuri sampai cerita malam. Bila cerita malam, kalau kita masuk tu rumah lelaki, tak apalah. Yang pencuri lelaki, tengok yang pencuri lelaki. Biasanya tak apa. Mereka pada hal-hal yang lain. Selalunya kalau kita masuk ada orang perempuan. Bila orang perempuan tidur, lelaki tu dia tak nutup aurat sangat. Kadang-kadang habis semua aurat dia, tengah tidur. Bila mencuri akan nampak macam-macam. Jadi kemungkinan dengan sebab mencuri itu membawa kepada cenderung yang keseluruhan, iaitu berzina. Dia boleh fikir, bukan tak curi je best ni, macam-macam boleh je best. Kita fikir perempuan tu tidur, perempuan tu buat lengkuk macam-macam, kita fikir benda yang tak baik. Akhirnya Nabi kata jangan berzina. Saya faham dia begitu. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin kaitan Nabi sebut yang pertama jangan mencuri. Lepas tu Nabi kata jangan berzina. Sebab bila mencuri kita akan nampak macam-macam, membawa kepada zina pada depan. Lepas tu Nabi kata jangan bunuh anak-anak. Sebab bila orang berzina, akhirnya kadang-kadang ada anak, dia boleh fikir nak bunuh anak-anak. Dia kata jangan bunuh anak-anak. Okay? Wala tasriku, wala taznu, wala taqtulu auladakum. Dia kata wala taqtulu buhtan. Jangan kamu datangkan saksi palsu. Bila kamu kalau kamu berzina, jangan kamu tuduh orang lain pula berzina. Kamu datangkan saksi palsu. Yang berlaku macam ini kita senang-senang je, kawan tu entah buat atau tidak, kita pun datangkan saksi, video apa semua. Ia termasuk dalam benda-benda yang haram oleh Allah SWT. Macam kes kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia macam mana sekalipun, atau kalau dia orang jahat macam mana sekalipun,
Bukan dia dah katakan kata orang jahat macam mana pun tetap haram kita menuduh seseorang berzina, mereka sudah kita datangkan 4 orang saksi lelaki yang adil. Kenapa bukan orang perempuan? Orang perempuan tidak boleh jadi saksi masalah zina, sebab orang perempuan dia tak akan mampu jadi saksi. Sebab apa? Kata Fadil Hussein Rushdi, orang perempuan ni tabiat dia tidak akan tergambar nak tengok benda-benda yang begitu. Contoh kalau berlaku pembunuhan depan mata dia, apa yang dia akan buat? Orang ni kena bunuh? Tak. Sebab orang lelaki pula, ya, betul ni benda. Cakap benda ni, betul. Kita nak fokus. Orang lelaki dia fokus relationship ni. Orang perempuan dia tak mahu nak fokus. Dia akan jadi kan. Jadi kalau dia jadi saksi, mungkin berlaku kesilapan. Sebab kan orang perempuan, oleh kerana mulianya orang perempuan di sudut itu, orang perempuan dia jadi saksi. Dan powernya lelaki dalam fokus, dia boleh jadi saksi. Jangan bayang orang pula. Sebab kena dengan tabiat koma. Kalau koma, perempuan macam lelaki dah ya. Takut kita nak kahwin dia pun. Okey. Jangan datangkan saksi palsu. Lepas tu Nabi kata, jangan ikrar benda-benda yang baik. Jadi saya nampak macam ada kaitan di antara curi, zina, bunuh anak-anak, datangkan saksi palsu. Macam ada kaitan. Lepas tu jangan lawan benda yang baik. Baik, kita lihat beberapa pengajaran dalam hadis ini. Para hadirin dirahmati Allah SWT. Okey. Yang pertama kalau disebut sini, Rasulullah SAW dalam hadis ini telah menyatakan beberapa jenayah berat yang akan menjerumuskan seorang itu ke dalam kemurkaan dan kebencian Allah Ta'ala. Dosa-dosa yang disebut tadi semua dosa-dosa besar. Dosa-dosa yang dinyatakan dalam hadis ini semakin berluasa dalam masyarakat Muslim Malaysia hari ini. Betul Kalau kita tengok bunuh, curi, zina semakin berluasa. Dan inilah antara jenayah besar yang dilarang oleh Islam. Jadi menjadi satu benda yang perlu kita fikirkan bagaimana untuk menyelesaikan perkara seperti ini. Iman dengan pentadbiran semula masyarakat dengan pentadbiran Islam yang baik. Yang kedua dengan adanya hukuman yang dapat menghalang dan tidak bukanlah hukuman yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, iaitu hukuman hudud serta qisas. Isu dia bukan isu politik, isu dia adalah perintah Allah. UMNO ni wajib melaksanakan hudud walaupun PAS tak ada. Contoh kan, kalau PAS tak ada sekalipun, UMNO wajib melaksanakan hudud. Kalau macam mana pun dia wajib melaksanakan hudud dan juga qisas. Kalau dia faham dah, baik. Para hadirin dirahmati Allah, itu yang pertama. Maknanya jenayah yang besar yang kalau kita fikir Allah dah terus jenayah-jenayah ini dengan hukuman yang tak ada dah perbincangan. Zina kalau kahwin kena sebat, kalau dah kahwin rejam sampai mati. Curi potong tangan, tak ada khilaf dalam isu-isu ini. Sebab apa? Sebab jenayah yang disebut dalam hadis tadi adalah jenayah yang begitu besar, yang mana kalau dibiarkan akan dibiarkan ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW boleh difahami dengan pelbagai pandangan. Kalau dibiarkan begitu akan menyebabkan rosak masyarakat. Maka oleh kerana itu Allah mentakdirkan untuk jenayah-jenayah ini ayatnya mandatori. Hadis ini jelas sampai tak ada khilaf di kalangan para fuqaha. Sebab tu kalau kita tengok masalah miras, isu besar tak? Dalam banyak isu tidak berlaku khilaf. Sebab apa? Ayat begitu jelas. Kenapa? Allah yang maha mengetahui. Kalau dibiarkan ayat Al-Quran juga hadis bersifat boleh difahami dengan pelbagai makna, akan menyebabkan berlaku khilaf fuqaha. Bila berlaku khilaf fuqaha, akan ada orang pilih untuk pandangan tertentu, maka membawa kepada kemudaratan manusia. Bila benda-benda begini, benda-benda yang begitu kritikal begini dibiarkan, itu akan merosakkan manusia. Allah takdirkan ayatnya jelas. Tak ada khilaf tak zina diharam, ada tak? Ikhtilaf al-fuqaha fi mas'alat zina ila mazhabain. Gunakan mazhab qala haram, gunakan mazhab qala yustahab. Tak ada kan? Tak ada khilaf, tak ada kata sunnah muakkad, tak ada, semua kata haram. Bagaimana kata haram? Sebab ayat Al-Quran juga hadis mandatori, jelas. Tak boleh difahami dengan ayat-ayat lain, dengan maksud-maksud yang lain. Berbeza dengan kebanyakan hukum-hukum fiqh yang lain, yang datangnya ayat yang sama-sama, yang boleh difahami dengan pelbagai makna. Akhirnya berlaku khilaf. Khilaf ni dalam isu ni pula menjadi rahmat untuk kita pula. Kita boleh pilih mana yang kita rasa senang untuk zaman kita dan sebagainya. Tapi bila benda tu tak boleh dibiarkan, kalau dibiarkan banyak pandangan rosak masyarakat, Allah dengan ilmunya mentakdirkan benda-benda itu jelas. Contohnya dalam hadis ini, Nabi kata jangan sebab benda ini adalah benda yang haram sama sekali. Baik, kita tengok pengajaran yang seterusnya, yang kedua. Nabi kata wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak. Kalau bunuh kawan tak apa kan? Sama je. Takut ada juga salah faham. Jadi saya pun nyatakan, hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW melarang masyarakat Muslim daripada membunuh anak-anak mereka yang tidak berdosa. Kenapa? Masyarakat Arab memang suka bunuh anak-anak. Okay?
Jadi Nabi sebagai rahmatnya menghalang perkara ini. Pun itu hari ini kita tengok ada anak, khususnya anak-anak yang bukan status halal dibunuh dengan penuh zalim. Ada satu kes tu, dia zina. Perempuan ni kata ke suami ke dia punya pak dia, kita gugurkan kandungan ni. Budak lelaki kata jangan, budak ni tak salah. Beza, selalunya si perempuan tu nak bertahan jangan, yang lelaki tu gugur kan? Tapi dalam isu yang saya pernah jumpa sendiri, budak lelaki tu kata jangan, budak perempuan tu kata nak gugur. Akhirnya bila lelaki ni terpaksa dekat, perempuan tak boleh gugur. Apa yang berlaku? Akhirnya budak tu lahir dan akhirnya besar dan dia tak tahu siapa mak ayah dia sebenarnya. Dia akhirnya budak tu dah 12 tahun ke berapa sekarang ni. Dibeli oleh siapa? Oleh kawan kepada budak lelaki dia tadi. Sebab awal-awal seronok, tapi akhirnya rosak, bukan takat dia sampai ke orang lain, jadi mangsa kepada hidayah tersebut. Jadi dalam isu bunuh anak-anak ni memang berlaku pada zaman sebelum ni, dan berlaku pula pada zaman kita kan. Lepas tu Nabi kata wala taqtulu auladakum. Lepas kata wala taznu wala taqtulu auladakum. Kalau kamu terlepas, jangan kamu pula bunuh anak kamu. Pada kamu dosa lah kalau kamu dah berzina. Jangan kamu tambah pula dosa dengan dosa bunuh anak kamu. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, dalam pengajaran yang ketiga disebut Rasulullah kata wala ta'su fi ma'ruf. Jangan lawan benda baik. Maksudnya kita tidak boleh ingkar perkara yang baik. Maksudnya kalau arahan itu arahan Allah, kena taat. Kalau arahan itu arahan Nabi, kena taat. Kalau arahan itu arahan pemerintah, kena taat. Sekiranya arahan pemerintah itu tidak bercanggah dengan ketetapan Allah dan Rasul. Tapi kalau arahan pemerintah itu bercanggah dengan ketetapan Allah dan Rasul, maka kena tolak. Kena tolak sebab ketaatan mutlak diberikan kepada Allah dan Rasul, bukan kepada manusia yang lain. Berlaku di Mesir satu sejarah ketika mana ada seorang gubernur daripada kerajaan Turki Osmaniyah yang dilantik oleh kerajaan Turki menjadi gubernur di Mesir. Macam menteri besar lah di Mesir tu. Namanya Khurshid Basha. Khurshid ni dia zalim dengan rakyat. Dia buat zalim, dia buat macam-macam ni. Akhirnya rakyat mengadu pada ulama Al-Azhar dan ulama bersidang. Akhirnya ulama keputusan, kita pecat Khurshid Basha. Bila dah pecat, para ulama ketika itu bincang, kita lantik orang lain. Saya lupa siapa yang namanya dilantik. Selepas Khurshid Basha dipecat, dia hantar dia punya utusan lah, bertemu dengan para ulama Al-Azhar untuk minta penjelasan. Kata wakil Khurshid Basha, bukankah Allah sebut ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum? Dan bukankah Khurshid Basha itu ulul amri, pemerintah yang mesti ditaati? Para ulama Azhar ketika itu jawab spontan, direct. Dia kata ulul amri adalah yang pertama para ulama. Itu masuk ulul amri. Yang kedua, hamalatus syariah, orang yang melaksanakan syariat. Yang ketiga, pemerintah yang adil. Itu maksud ulul amri. Kemudian para ulama sambung, amma sahibuk fa zalim. Kawan kau tu zalim. Khurshid Basha zalim. Dan kata para ulama Al-Azhar ketika itu, menjadi tradisi kami untuk memecat mana-mana gubernur yang zalim, yang tidak melaksanakan kehendak Allah, kita rakyat pecat dia. Bahkan kata para ulama Mesir ketika itu, bahkan kalau khalifah zalim, bukan khalifah kita pecat. Nak cerita bahawa ketaatan kita kepada pemerintah, sejauh mana pemerintah itu taat kepada Allah. Sebab kita wakilkan dia untuk laksanakan Islam, bukan kita lantik dia untuk dibuat lebih kurang daripada kita. Bai'ah tu maksudnya apa? Kita memberi, jual beli. Saya jual ketaatan saya kepada kamu, kamu beli ketaatan saya dengan syarat kamu mentaati Allah. Kan bai'ah tu macam jual beli, ijab kabul. Awak beli ketaatan saya, awak jual apa dia? Awak jual kepada saya dengan pelaksanaan syarak. Saya nak awak beri kepada saya pelaksanaan syarak. Saya akan jual kepada awak ketaatan saya kepada awak. Tapi kalau awak lawan Tuhan, awak lawan Allah Ta'ala, apa faedahnya saya meneruskan perintah awak? Saya wujud dan nantikan kepada orang lain. Jadi dalam isu ketaatan manusia, bukan Tuhan tergantung sejauh mana orang itu taat kepada Allah SWT. Jadi kalau pemerintah kita zalim, tukar. Baik, yang keempat, faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah. Siapa yang ikut perjanjian ini, maka pahalanya di atas tanggungjawab Allah.
Baik, isu tanggungjawab Allah seakan-akan wajib bagi Allah Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang membuat taat. Tidak, di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang melakukan ketaatan diberikan pahala atas dasar kasihan belas kepada Allah. Cuba Nabi guna fa'ajruhu 'ala Allah, pahalanya di atas tanggungjawab Allah, di atas kewajipan Allah. Maksudnya Allah sendiri yang mewajibkan zatnya untuk memberikan pahala kepada orang tadi, kalau Allah mahu. Pada asalnya tidak siapa yang boleh mewajibkan Allah Ta'ala. Jadi kita akan kata, ya Allah Ta'ala, ni korang ni saya pernah buat pahala. Mana pahala? Mana hak saya? Pasal lah kamu dapat akhirat ni. Kalau kita buat betul pada Tuhan, legit itu ada ni. Maksudnya yang dimasukkan ni, Allah sendiri berjanji untuk tidak menzalimi hamba-hamba. Tapi pada peringkat awalnya, peringkat asalnya, adakah wajib Allah Ta'ala memberikan pahala kalau kita buat ibadat? Tidak. Wajibkah Allah untuk memberikan dosa kepada orang yang berdosa? Tidak. Disebut dalam ayat tersebut, lahu iqabu man ata'ahu kama. Lahu iqabu man ata'ahu kama. Bagi Allah Ta'ala, Allah berhak untuk memberikan balasan neraka kepada orang yang mentaatinya. Contoh, kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam hidup kita ni langsung satu maksiat pun tidak buat. Bila sampai ke akhirat, kita rasa insya-Allah syurga ni. Sebab kita tengok kawan kita yang banyak buat maksiat, ke syurga bangga. Itulah. Sampai kita Allah kata, baik, saya hukum kamu pergi neraka. Kita nak kata apa pasal tu? Tak boleh kata apa. Sebab Allah Ta'ala berhak memasukkan orang yang mentaatinya ke dalam neraka. Lahu iqabu man ata'ahu kama yuthibu man asa wa yuli ni'ama kadza lahu ayyumal atfala wa wasfuhu bizzalimi istahala. Dalam matan Zubat mukadimahnya dia sebut jadi Allah Ta'ala berhak untuk bagi balasan neraka kepada orang yang taat kepada dia. Bahkan Allah Ta'ala juga berhak untuk memasukkan orang yang zalim, orang yang buat maksiat kepada dia ke dalam syurga. Bahkan Allah Ta'ala berhak untuk menyakiti kanak-kanak. Tetapi mensifatkan Allah dengan sifat zalim sangat mustahil. Kita kata Allah zalim, mustahil. Maknanya kalau dari segi hak asal, Allah Ta'ala boleh buat apa saja dia buat. Tapi di atas dasar belas ihsan Allah, Allah tidak akan memasukkan orang yang taat kepadanya ke dalam neraka, dan tidak akan menzalimi orang yang sepatutnya. Okay? Maknanya kita ke syurga Tuhan ni sebab apa? Dengan sebab pahala kita? Tidak. Dengan sebab rahmat belas kasihan Tuhan. Ada orang masuk tak pernah buat baik, sikit dia baik, tapi ke syurga juga dengan keampunan Allah. Ada orang banyak buat kebaikan zahirnya, tapi ada dosa dibuat besar sangat di sisi Allah, walaupun dia rasa dia tu kecil, akhirnya Allah azab dia dalam neraka terlebih dahulu sebelum dia ke syurga selepas tu. Jadi ke syurga atau ke neraka tu bukan milik kita. Jadi penting supaya kita jangan pandang orang dengan pandangan jahat. Kita ambillah sembahyang jaga, kelas jaga, solat jaga. Tengok orang rendah orang, tengok orang tengok berlindung kamu, hati kita kata apa? Budak dia rosak neraka dah sudah. Awak tahu mana dia neraka? Awak tahu mana awak ke syurga? Dah, syurga neraka bukan milik kita. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab dah sebut kalau di akhir nanti Allah kata semua ke syurga mereka seorang, saya paling takut saya lah orang itu. Tu Sayyidina Umar itu yang dijadikan syurga tu. Kalau saya pula Allah telah sebut semua ke syurga mereka seorang, saya kata alhamdulillah bukan saya tu. Kalau ini saya pribadi lah, saya amanah je. Kalau saya disebut, saya tak mampu nak fikir saya lah pun. Sebab kita fikir kita baik tau. Kita fikir kita memang ahli syurga lah. Kita nampak orang jahat, ni lebih teruk